Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi Matematik Tahun 6 bersama dengan Cikgu Mazura. Cikgu Mazura harap semua murid telah bersedia dengan buku teks Matematik Tahun 6 dan juga buku aktiviti ya, Mesra Digital. Okey, kita sambung dengan latihan pada minggu lepas. Ya, jom belajar guna kalkulator. Jadi cikgu harap ya kamu dah guna kalkulator untuk dapatkan jawapan. Jadi kita sama-sama semak untuk jawapan yang kamu tulis tu. Pastikan kamu tulis tarikh pada buku kamu. Yang kedua, kamu semak jawapan kamu. Kalau kamu lihat jawapan yang pertama ni, cikgu warnakan 3 digit yang di hadapan ni dengan warna merah. Bermaksud ini adalah kumpulan ribu. Dan di belakang ni adalah 3 digit yang kamu akan sebut. Ya. Contohnya 386,797. Untuk soalan yang kedua, ya, kumpulan ribu dia 155. Jadi kita sebut 155,529. Soalan yang ketiga, ya, 882,996. Dan soalan yang keempat ialah 953,382. Okey, untuk soalan B, hitung dengan menggunakan kalkulator, kemudian bundarkan jawapan. Ya, cikgu dah suruh kamu ya, guna kalkulator untuk soalan nombor 1, 2 dan 3 minggu lepas kan. Jadi, untuk minggu ni, cikgu hanya nak ajar kamu macam mana cara untuk kamu bundarkan. Ya, bundarkan jawapan kepada satu tempat perpuluhan dan juga bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, untuk contoh yang pertama ni, ya, cikgu besarkan sedikit. Hitung menggunakan kalkulator. Kemudian bundarkan. Ya, langkah pertama, kamu hanya perlu menggunakan kalkulator untuk mendapatkan jawapan. Kita lihat contoh. Ya, cikgu ambil semula ya jawapan yang contoh ni. Ya. Macam mana kita nak sebut jawapan ni? Kita sebut ya. Ini kumpulan ribu. 12,475,472. Dia ada perpuluhan. Jadi kita sebut perpuluhan. Okey. Kita akan bundarkan nombor yang kamu dapat ni ataupun jawapan yang kamu dapat ni kepada satu tempat perpuluhan. Apakah yang dimaksudkan dengan satu tempat perpuluhan? Cuba kamu lihat. Ya. Jawapan yang kamu dapat ni mempunyai perpuluhan. Mempunyai titik perpuluhan. Jadi, selepas titik perpuluhan ke kanan, ya, digit 4 ni merupakan satu tempat perpuluhan, 7 dua tempat perpuluhan dan 2 ni adalah 3 tempat perpuluhan. Jadi untuk contoh yang pertama, kita akan bundarkan jawapan kepada satu tempat perpuluhan. Jadi kita tentukan dulu ya digit kepada satu tempat perpuluhan. Jadi kita gariskan. Cikgu cadang kamu gariskan digit tu. Kemudian kamu lihat digit di sebelah digit yang kamu garis. Ini 7. 7 ni ya, kita kata kaya. Ataupun kita perlu tambah pada nombor yang lebih daripada 5. Maksudnya 5, 6, 7, 8 dan 9. Jadi 7 ni kita kena tambah 1. Jadi kita akan dapat 1 tambah 4, 5. Yang lain tu tak berubah. Ya, kita ambil semula saja. Jadi 12,145,5. Ini jawapan untuk satu tempat perpuluhan. Untuk yang
B pula. Ya. Jawapan yang sama. 12,145.472 ni kita nak bundarkan pula kepada dua tempat perpuluhan. Okey. Langkah yang pertama, kita garis dulu digit dua tempat perpuluhan. Maksudnya ini titik perpuluhan, kita bilang 1, 2, kita garis. Kemudian kita lihat angka ataupun digit di sebelah digit yang kita garis tadi ni. Ya, ada 2. 2 ni miskin. Kalau miskin, kita tambah sifar ataupun kita kekalkan saja. Ya, sifar tambah 7 ni serupa macam kita tak tambah apa-apa lah. Jadi jawapan dia 7. Kekalkan 4, kekalkan titik, kekalkan 5, 4, 1, 2 dan 1. Inilah jawapan dia. Jadi, cikgu harap kamu boleh cuba untuk soalan yang pertama, kedua dan ketiga. Yang jawapan untuk pertama, kedua dan ketiga ni kamu hanya perlu guna kalkulator saja. Dan kamu akan dapat jawapan. Kemudian kamu bundarkan kepada satu tempat perpuluhan dan juga dua tempat perpuluhan macam contoh yang cikgu dah tunjuk di atas ni. Jadi cikgu nak kamu cuba. Okey. Okey, kita akan teruskan dengan nombor perdana. Okey, kita lihat dulu ciri-ciri nombor perdana. Yang pertama, lebih daripada 1. Nombor perdana ni mesti lebih daripada 1. Yang kedua, hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Okey, kita kena ingat dua ciri penting untuk nombor perdana. Yang pertama tadi, nombor tu mesti lebih daripada 1. Yang kedua, hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Okey, kita lihat. Yang ni petak. Petak 100. Ini ada nombor 1 hingga nombor 100. Ya. Sebab kita belajar nombor perdana dari 1 hingga 100 saja. Ya, kita lihat nombor-nombor perdana yang terdapat daripada nombor 1 hingga nombor 100. Okey. Ya. Nombor perdana ni nombor yang lebih daripada 1. Itu ciri yang pertama. Ya, bermaksud 1 bukan nombor perdana lah. Sebab nombor perdana adalah lebih daripada 1. Yang kedua, nombor perdana hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Jadi, apa yang kita faham, nombor genap adalah nombor yang boleh dibahagi dengan 2. Jadi, semua nombor genap adalah bukan nombor perdana. Ya, kita boleh hapuskan ataupun buang nombor-nombor genap. Kenapa kita tak buang nombor 2? Sebab nombor perdana bermula daripada nombor 2. Sebab nombor 2 ni dia mempunyai ciri-ciri nombor perdana. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, nombor 2 ni lebih daripada 1. 2 ni lebih daripada 1. Dan yang kedua, nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Jadi 2 ni hanya boleh dibahagi dengan 1. 2 bahagi dengan 1 dapat 2. Dan 2 ni hanya boleh dibahagi dengan diri dia sendiri saja. Bermaksud 2 bahagi 2. Nombor-nombor lain dia tak boleh. Jadi 2 adalah nombor perdana. Okey, kita lihat lagi nombor genap. Ya, kita tahu nombor genap nombor yang mempunyai digit 2 di belakang.
Digit 4, digit 6, digit 8 dan juga sifar. Yang cikgu pangkah ni adalah bukan nombor perdana. Okey. Kita lihat lagi. Nombor yang boleh dibahagi dengan nombor lain. Nombor apa? Nombor 5, 15, 25. Ni adalah sifir 5. Jadi, dia adalah bukan nombor perdana. Jadi, kalau kita lihat, dah tak banyak dah nombor yang kita akan kenal pasti nombor perdana. Bermaksud, nombor yang lebih daripada 1 dan dia hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan juga 1. Ya, jadi kita nampak dah di sini 2 adalah nombor perdana. Sebab 2 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri 2 bahagi dengan 2. Ya, 3. 3 juga adalah nombor perdana sebab dia hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Ya, nombor yang seterusnya 7. Ya. Ada lagi ya. 5 juga adalah nombor perdana. 5 ni adalah nombor perdana. Dan cikgu nak kamu cuba selesaikan atau bulatkan ya nombor yang merupakan nombor perdana. Okey, baiklah kita cuba jawab soalan dalam buku muka surat 2. Okey, yang pertama bulatkan jawapan yang betul. Ya, kita bulatkan jawapan yang betul. Ciri-ciri nombor perdana. Yang mana satu? Lebih ke kurang daripada nombor 1? Okey, lebih daripada 1. Ya, bulatkan ataupun garis pun tak apa. Okey, yang kedua, ciri-ciri nombor yang perdana yang kedua hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dengan dirinya sendiri. Okey, kita bulatkan yang pertama ni. 1. Okey, untuk yang B, pilih semua nombor perdana dan isikan dalam peta bulatan. Ya, cikgu cadang kamu pangkah nombor yang bukan nombor perdana. Ya, lebih mudah untuk kamu isikan dalam peta bulatan ni. Ya, dalam peta bulatan. Okey. Jadi kita dah tahu tadi semua nombor perdana mempunyai nombor yang lebih daripada 1 dan nombornya hanya boleh dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Jadi kamu boleh ya kena pasti yang mana 1 dan tulis jawapan di sini. Okey, untuk C pula, isi tempat kosong dengan nombor perdana sahaja. Hasil tambah faktor penghubung dia. Maksudnya 8 ni ya, kamu ambil nombor perdana. Ingat balik nombor-nombor perdana. Okey, contohnya yang pertama ni hasil jawapan dia, hasil tambah dia 8. Jadi kita pilihlah nombor perdana. Kalau kamu kata nak ambil contohnya 3. Contoh 3 ni nombor perdana. Ya, dan yang ni 5. Pastikan jawapan yang kamu tulis ni, nombor yang kamu tulis ni mestilah dua-dua ni nombor perdana. Ya, cikgu nak kamu cuba yang ni. Sila lihat latihan yang berikutnya. Salin dan jawab semua soalan. Soalan yang pertama ni tanda nombor perdana yang terdapat di dalam kumpulan di bawah. Ya. Yang ni tanda nombor perdana. Ya, tanda ni bermaksud kamu boleh bulatkan ataupun warnakan. Yang kedua, warnakan nombor perdana bagi kumpulan nombor di bawah. Ya. Pernah pasti betul-betul yang mana satu nombor perdana kamu warnakan. Yang ketiga, senaraikan nombor perdana yang terdapat di antara nombor 81 hingga 100. Tadi dah kamu dah buat dah. Petak 100, kamu dah kenal pasti dah nombor perdana. Terdapat 25 nombor perdana
daripada nombor 1 hingga 100. Bulatkan bukan nombor perdana bagi kumpulan nombor di bawah. Ya, untuk soalan ni dia nak yang bukan nombor perdana. Jadi cikgu rasa setakat ni saja untuk kita pada kali ini. Kita jumpa pada minggu hadapan.